Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin. Faqala asy-syaikhu الشارح محمد الشربيني الخطيب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. تنبيه تنبيه المراد بالفرض ما لا بد منه آثم الشخص بتركه كحنفي توضأ بلا نية أم لا كصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده لأن الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات. Okay, kita baca situ dulu. Kalau sempat sambung, kita sambung. Okay. Okay. Tanbih, makna tanbih. Tanbih maknanya perhatian. Kita kata tanbih, perhatian, tanbih, memberi, menyedarkan. Kalau maknanya imam, kita menyedarkan dia. Tanbih, itu kata perhatian. Terjemahnya perhatian, ambil perhatian sikit. Kata dia, al-muradu bil fardi ma la budda minhu. Yang dimaksudkan dengan fardu itu ialah apa yang tidak dapat tidak daripadanya. Maknanya apa yang mesti dilakukan. Jadi ni ibarat ni yang perenggan ni susah sikit ni. Perenggan ni untuk kita dapat maksud dia tu ialah perlu pada orang panggil jauh juga kita kena tengok maksud dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan taufik kita pada kita di dalam memahami ibarat Syekh Al-Khatib ini. Okay. Baik. Kita mula dulu dengan al-murad bil fardi ma la budda minhu. Itu kalau ayat ni. Athima syakhsu bitarkihi. Itu. Berdosa oleh seseorang itu dengan sebab meninggalkannya. Meninggalkan apa yang tidak dapat tidak tadilah. Gitu. Kemudian kita kita tak terus baca ke Hanafiyin tu. Kita kata athima syakhsu bitarkihi. Tinggal luka tu. Kita kata amla ataupun tidak. Itu takrif. Itu yang nak dikehendakinya ialah al-murad bil fardi ma la budda minhu athima syakhsu bitarkihi amla. Adapun ka hanafiyin tawadda'a bila niyyah ka sabiyin, itu contoh. Itu contohnya. Dia kata yang dikehendaki, ambil perhatian sikit, apa yang dikehendaki dengan yang disebut fardu itu ialah apa yang tidak dapat tidak daripadanya. Apa makna? Yang nak kata fardu itu balik pada ta'rif, air musta'mal. Jadi ta'rif air musta'mal ialah al-ma'u al-qalilu al-musta'malu fi fardhi taharati. Air yang sedikit yang digunakan untuk menyelesaikan kefarduan taharah.
menyelesaikan kefarduan, kewajipan, kewajipan taharah. Jadi bila kata kewajipan taharah itu menunjukkan bahawa orang yang buat tadi menjadi kewajipan atas dia. Menjadi apa? Menjadi kewajipan atas orang yang buat tadi. Dengan makna Allah Ta'ala perintahkan dia supaya buat. Gitu. Dan Allah Ta'ala beri pahala lah kalau buat. Dan sekiranya dia tinggal, berdosa. Dan Allah Ta'ala murka padanya. Dan dijanjikan dengan dosa lah. Gitu. Baik. Itu makna fardu. Jadi yang dikata ialah air sedikit yang digunakan untuk menyempurnakan kefarduan taharah. Kefarduan taharah sama ada daripada hadas ataupun daripada najis. Tapi di sini yang ditambah sikit, beri keterangan sikit. Dia kata apa makna al-fardhi dalam ta'rif itu? Di dalam kita kata di dalam menyempurnakan kefarduan taharah. Makna kefarduan taharah itu dalam menyempurnakan perkara yang tidak dapat tidak daripadanya. Apa makna perkara yang tidak dapat tidak daripadanya? Ini sulit sikit. Apa yang tidak dapat tidak daripadanya? Maksud apa yang tidak dapat tidak daripadanya ialah ialah kewajipan bersuci. Ialah kewajipan bersuci yang mesti dilakukan untuk membolehkan ataupun untuk mengesahkan ibadat yang lain ataupun perkara-perkara lain yang memerlukan kepada bersuci. Panjang sikit terang. Jadi kata orang panggil al-fardhi di sini ialah apa? Ialah kita temah tu kalau kita senang kita temah la budda minhu, kita kata itu ialah ma itu apa-apa. Apa benda apa-apa itu? Iaitu ma la budda min, apa-apa yang tidak dapat tidak daripada. Apa-apa itu apa benda makna? Iaitu berkait dengan ibadat-ibadat di dalam bersuci. Apa dia? Orang panggil maqasid dia lah. Iaitu apa dia? Iaitu berwuduk. Yang pakai air lah. Seperti berwuduk. Ataupun mandi wajib. Ataupun menyapu khuf. Dan lain-lain lah. Itu maksudnya ialah apa yang tidak dapat tidak daripadanya itu maknanya apa yang kita mesti buat, apa yang kita mesti tunaikan dahulu kewajipan bersuci, gitu. Baru boleh kita buat ibadat yang lain. Jadi mana diterangkan di sini? Diterang dalam ayat yang selepas pada itu. إِذْ لَا بُدَّ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِمَا مِنْ وُضُوءٍ. Kerana tidak dapat tidak bahawa untuk menjadikan sahnya sembahyang keduanya itu balik pada contoh yang diberilah, iaitu orang bermazhab Hanafi, iaitu kehanafiyin dan juga kasabiyin. Maknanya idh ta'liliyah ni oleh kerana maknanya kerana tidak dapat tidak untuk menjadikan sahnya sembahyang kedua-dua orang itu, iaitu sama ada orang mazhab Hanafi seorang tu ataupun budak tadi daripada wuduk. Jadi wuduk itu ma la budda minhu li sihhatis salah. Wuduk itu dalam kes ni adalah merupakan suatu yang tidak dapat tidak mesti dilakukan untuk mengesahkan sembahyang. Gitu. Jadi benda yang masalahnya di sini, masalah bila tengok contoh ni, kita nampakkan sedikit ada kekeliruan. Baik. Contohnya dia kata kahanafiyin tawadda'a bila niyyatin. Seperti orang bermazhab Hanafi, dia berwuduk
bila niyatin. Dengan tidak ada niat. Gitu. Dia kata athima syakhsu, athima ni contoh pada orang yang berdosa. Berdosa seseorang itu dengan meninggalkannya. Meninggalkan apa? Meninggalkan apa yang mala budda minhu itulah. Dalam kes ini iaitu berdosa orang mazhab Hanafi tadi, dia sembahyang dalam keadaan tidak melakukan wuduk, tidak bersuci, tidak orang tidak berwuduklah. Kerana apa dia tidak berwuduk dikira di sini? Dia kata berdosa, berdosa kerana apa dia dikira meninggalkan wuduk. Kerana dia berwuduk tanpa niat. Dia berwuduk tanpa niat. Jadi niat ni dalam wuduk dalam mazhab mazhab Hanafi dia bukan rukun. Dalam mazhab Syafi'i niat berwuduk dia adalah rukun wuduk. Dalam mazhab Hanafi dia sunat saja. Dia sunat saja. Walaupun cara dia cara dia berniat tu adalah cara dia pula. Walaupun begitu adalah niat untuk mendapatkan fadilat kata dia, maka berniat. Tapi dia bukan rukun wuduk. Dia bukan rukun dia bukan apa? Dia bukan rukun wuduk. Gitu. Jadi bila dia bukan rukun wuduk, mengikut orang mazhab Hanafi tu sendiri, dia tak berdosa lah pada dia. Yang kata berdosa ni apa ni? Berdosa pada pandangan mazhab Syafi'i, berdosa lah. Kenapa berdosa? Kerana haram sembahyang tanpa wuduk. Sekarang ni orang mazhab Hanafi tadi, seseorang itu, katakanlah orang mazhab Syafi'i nak kata, seseorang tu dia mazhab Syafi'i. Kemudian dia nak sembahyang. Kemudian dia pun ambil air sembahyang, kemudian dia tak niat. Jadi macam mana? Di mazhab Syafi'i. Macam mana? Jadi dikira seolah-olah wuduknya tadi tidak sah. Seolah-olah tak ada wuduk. Kemudian dia pergi sembahyang. Apa hukum sembahyang tanpa wuduk? Hukum sembahyang tanpa wuduk adalah haram. Tak boleh kita sembahyang dalam keadaan kita tak ada wuduk. Gitu. Itu makna haram sembahyang. Haram sembahyang. Macam orang haid lah. Maka haram dia bersembahyang dalam keadaan dia haid tadi. Kalau dia dah putus dah haid, maka haram lagi dia sembahyang sehinggalah dia mandi wajib. Gitu. Gitu. Jadi makna mandi wajib itu suatu yang tidak mesti dilakukan oleh orang yang telah terhenti darah haidnya untuk bersembahyang dalam kes itu. Baik. Contoh kita kata dalam masalah baca Fatihah. Fatihah. Baca Fatihah ni kalau orang tu dia mazhab Syafi'i dia baca Fatihah kemudian ditinggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pada baca doa iftitah, Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Tinggal bismillah. Jadi dikira dalam mazhab Syafi'i dikira seolah-olah tidak sembahyang kerana dia meninggalkan satu rukun, iaitu membaca Fatihah. Baca Fatihah satu rukun. Tiba-tiba tak baca bismillah, maknanya tak adalah Fatihah tu. Bila tak ada meninggalkan rukun, itu bererti seolah-olah tidak sembahyang lah. Gitu. Jadi inilah keadaannya berdosa seseorang itu. Gitu. Berdosa seseorang itu. Kalau kita kata seseorang itu bermazhab Syafi'i lah. Berdosa dia kalau dia tinggal. Kemudian dia tinggal wuduk, kemudian dia terus sembahyang. Berdosa lah. Tapi orang mazhab Syafi'i, orang mazhab Hanafi tadi, macam mana? Orang mazhab Hanafi tadi dikira berdosa mengikut ijtihad mazhab Syafi'i lah. Kerana dia tidak berniat. Bila tidak berniat, maknanya seolah-olah tidak ada wuduk. Bila tak ada wuduk, pergi sembahyang. Wuduk tak ada, sembahyang. Bila wuduk tak ada, dia pun sembahyang. Itu jadi macam mana? Menjadikan sembahyang dia tidak sah satu. Yang keduanya, haram dia sembahyang tanpa berwuduk. Haram tu makna apa? Haram tu maknanya ialah yang Allah Ta'ala larang.
dan Allah Ta'ala murka dan Allah Ta'ala beri dosa. Dia kata berdosa tu. Itu dia. Itu pada ijtihad mazhab mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Hanafi sendiri, dia sebagai orang mazhab Hanafi, dia adalah dalil dia tu. Dia ada dalil menyatakan bahawa niat bagi wuduk itu bukanlah satu kefarduan. Itu perkara yang khilafiyah. Khilafiyah di sini kita panggil khilafiyah, ini perkara yang muktabar dengan dalil-dalil yang muktabar. Adalah beberapa dalil dia. Okey. Antaranya ialah mazhab Hanafi ni, dia dalam ibadat sembahyang contohnya, dia mesti niat. Mesti niat. Tapi untuk sembahyang itu kita perlukan pada wasilah, antaranya bersuci, berwuduk, antaranya mandi wajib, itu dipanggil wasilah saja. Jadi pada maqasid, iaitu sembahyang itu mesti ada niat. Tawaf itu mesti ada niat, gitu. Tetapi pada ambil wuduk tadi yang untuk membolehkan sembahyang, untuk membolehkan tawaf, itu wasilah saja, maka tidak perlu pada niat. Itu pandangan dia. Itu pandangan dia. Oleh kerana itu, dia tidak memandang sebagai satu kefarduan. Ulama macam mana pun kata dia adalah sunat untuk berniat dalam perkara wasilah tadi untuk mendapat fadilat sunat. Untuk mendapat fadilah. Itu kata dia. Jadi lebih kurangnya dia muktabar dalam mazhab Hanafi. Dikira wuduk dia itu membolehkan dia sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i, tidak wuduk dia tadi tidak sah lah. Wuduk dia tadi tidak sah lah. Dan kalau ikutnya, maknanya dia buat sesuatu perkara yang haram lah. Kerana tidak sah wuduknya. Itu. Itu kalau kita bahas secara mazhab dengan mazhab tu lah. Itu dari segi akademiknya lah. Itu dari segi akademiknya, maknanya orang mazhab Hanafi gitu, orang mazhab Syafi'i gitu. Tapi dalam perkara ni ialah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ini semua para mujtahid itu ada yang betul, ada yang tak betul lah. Maknanya sentiasa maknanya ada khilaf. Khilaf tu maknanya muktabar, dikira. Maknanya sah ibadat dengan mazhab Syafi'i ke dengan mazhab Hanafi ke sah. Gitu. Tapi di sini tentang masalahnya balik pada ta'rif. Balik pada ta'rif. Jadi kalau orang mazhab Hanafi kata, kalau itu aku berdosa. Bukan, dalam mazhab dia tak berdosa lah. Ini kita kira ni tengok dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Iaitu untuk sembahyang, tidak dia mesti berwuduk. Dan wuduk itu mestilah wuduk yang muktabar. Gitu dalam mazhab Syafi'i. Kalau sekiranya tidak cukup rukun dalam wuduk, maka berdosalah untuk menunaikan sembahyang mazhab Syafi'i. Dia setuju bahawa berwuduk itu adalah mesti kena buat. Berwuduk mesti kena buat untuk bolehkan sembahyang. Dan dia sudah berwuduk, cuma dia tak ada niat. Dia tak ada niat. Jadi kisahnya apa ni? Kisahnya ialah tentang air wuduk orang mazhab Hanafi tadi. Gitu. Jadi dia bersuci pakai mazhab Hanafi. Dia mazhab Hanafi, dia tak ada niat lah. Jadi kalau gitu, air itu dikira macam mana? Kalau ikut dalam ta'arif itu, ialah al-ma'u al-qalil al-musta'malu fi fardhi taharah. Air sedikit yang digunakan untuk menunaikan ataupun menyelesaikan apa yang menyelesaikan kefarduan. Menyelesaikan kefarduan. Jadi sekarang ni orang mazhab kefarduan tu apa? Wuduk lah. Kefarduan. Untuk semayang, untuk menyelesaikan mestilah kita menunaikan wuduk. Gitu. Untuk menyelesaikan fardhu taharah. Fardhu taharah ni makna apa sini? Berbelit sikit. Di fardhu taharah ni untuk menunaikan kefarduan bersuci. Kefarduan bersuci untuk membolehkan kita menunaikan ibadat yang lain. Ibadat yang memerlukan kepada bersuci lah. Kalau kita bagi contoh sembahyang di sini, maka kita kata air sedikit yang digunakan untuk melakukan, digunakan untuk
menyelesaikan kefarduan bersuci bagi membolehkan menunaikan ibadat yang lain, ibadat semayang dan seumpamanya. Gitu. Jadi sini macam mana? Sini macam mana sini? Jadi patutnya air itu tak ada mustakmal lah. Pasal apa? Pasal dia tidak selesai fardu dengan wuduk tanpa niat. Tak selesai fardu. Jadi air semayang orang mazhab orang mazhab Hanafi tadi boleh kita ambil dia untuk berwuduk balik. Ada. Itu dari segi keji yang kita rasa tak sedap. Itu satu hal. Dari segi bahas hukum ni, nak faham makna mustakmal. Makna mustakmal. Jadi kalau kira ikut pada takrif, kalau kita tak letak ma la budda minhu tadi, maka air yang digunakan oleh orang mazhab Hanafi tadi dikira air mutlak lagi. Dikira air mutlak. Kerana dia tidak mengangkat hadas. Tidak selesai kefarduan itu. Tak selesai. Jadi kita tengok sambung sobi ni kita tinggal dulu. Kita tengok wala athara li'tiqadi Syafi'i, sambung sebab itu wala athara li'tiqadi Asy-Syafi'i anna ma'a al-Hanafi fi ma dzukira lam yarfa' hadathan. Tidak diambil kira tidak diambil kira la athara, tidak ada kesan terjemah dia tidak ada kesan. Wala athara, tidak ada kesan bagi i'tiqad. Tidak ada kesan, tidak memberi bekas tidak memberi kesan. La athara. I'tiqad Syafi'i, dengan i'tiqad orang bermazhab Syafi'i bahawa air yang digunakan oleh orang mazhab Hanafi dengan cara yang disebut di atas tadi itu dengan tidak berniat itu tidak mengangkat hadas. Orang mazhab Syafi'i kata ni tidak angkat hadas lah. Jadi bila tidak angkat hadas, maka air macam mana? Maka air itu tak jadi mustakmal lah. Pasal dia tidak menyelesaikan yang fardu. Maka ditambah di sini oleh Syekh Khatib, kata dia maksud fardu itu ialah apa yang tidak dapat tidak mesti dilakukan. Maka dia kata itu makna dia idza budda li sihhati salatihi kalau sini li sihhati salati al-Hanafi min wudu. Tidak dapat tidak untuk orang panggil mengesahkan sembahyang orang mazhab Hanafi itu, maka dia mesti berwuduk. Dan sekarang dia boleh sembahyang tak? Jawabnya dia boleh sembahyang lah. Pasal apa? Pasal bukan dia tidak berwuduk. Dan dia bukan mazhab Syafi'i. Dia bukan mazhab Syafi'i yang menjadikan niat satu rukun. Jadi wuduk dia itu dikira muktabar. Dikira muktabar wuduk. Berdasar pada i'tiqad dia. Berdasar pada i'tiqad orang mazhab Hanafi itu sendiri. Bukan berdasar pada i'tiqad orang mazhab Syafi'i. Jadi di sini orang mazhab Syafi'i meraihkan i'tiqad orang mazhab Hanafi di dalam ambil wuduk. Meraih macam mana? Dengan makna air yang digunakan untuk berwuduk oleh orang mazhab Hanafi yang tadi, yang tidak berniat tadi, air itu dikira mustakmal juga. Itu yang nak. Air itu dikira mustakmal juga. Mengikut apa? Mengikut i'tiqad orang mazhab Hanafi, bahawa dia sudah melakukan suatu perkara yang mesti dilakukan untuk sembahyang, iaitu dia sudah mendatangkan wuduk yang muktabar pada mazhabnya. Maka air wuduk tadi di sisi mazhab Syafi'i masih lagi dikira air mustakmal mengikut i'tiqad orang mazhab Hanafi. Kalau ikut i'tiqad Syafi'i betul, sepatutnya air tadi tidak ada mustakmal. Tapi kata Syekh Khatib, dia masih lagi mustakmal. Kerana apa? Kerana maksud fardu itu, menyelesaikan fardu tadi, ialah melakukan sesuatu yang tidak mesti dilakukan. Dan dia sudah muktabar. Bila dia sudah muktabar, maka dikira air tadi adalah air mustakmal. Kita selesai masalah Hanafi dulu. Nanti yang Sobi kita tengok.
bi khilaf iqtida'ihi bi Hanafiyin. Berbeza dengan mengikut ia dengan imam mazhab Hanafi. Iqtida'i fi salah ni, mengikut dia dengan orang mazhab Hanafi di dalam sembahyang. Dia orang mazhab Hanafi jadi imam, dia ikut. Orang mazhab Syafi'i dia ikut orang mazhab Hanafi. Kemudian orang mazhab Hanafi macam mana? Massa farjahu, yang menyentuh farajnya, yang menyentuh kemaluannya. Maknanya bukanlah semayang lah ni, sentuh kemaluan dalam semayang tadi pula. Dia nak katanya apa? Nak kata dia telah menyentuh panggil kemaluannya sebelum ada semayang, dia berwuduk. Jadi kalau ikutnya mazhab Syafi'i ialah kalau begitu batal lah wuduknya. Batal wuduk. Batal wuduk orang mazhab Hanafi tadi. Kalau gitu kan? Kalau gitu macam mana? Boleh ke tak dia ikut? Jadi macam mana dia tahu? Kesannya dia kena tahulah kawan tu pegang apa namanya? Pegang dia punya farash dia. Pegang farash ni bukan yang perempuan saja. Dalam bahasa Arab farash sama ada lelaki perempuan sama. Saya boleh panggil farash. Dia katakanlah yang lelaki tadi dia peganglah zakalnya. Dia pegang dengan tapak tangannya. Dia pegang. Maka apa jadi? Bi batinil kafi yang dia pegang maka batal ikut mazhab Syafi'i. Sekarang dia nak jadi imam. Orang mazhab Syafi'i nak ikut dia. Macam mana? Jadi ini berbeza dengan kis air. Kata itu makna kata Syekh Khatib bi khilaf iqtida'i. Berbeza hukumnya ini berbeza dengan kisah ikut dalam sembahyang. Berbeza. Apa beza tu? Al-farqu, apa beza dia? Haitsu la yasihu. Bezanya ialah tidak sah ikut orang mazhab Hanafi yang kita tahu dengan cara maknanya dia bercakap ke, dia kata tadi aku terpegang lah panggil zakat aku. Dia dah tahu kau ambil sembahyang tak apa, tak batal tadi. Jadi maknanya kita pun tahulah. Bila kita tahu begitu, apa jadi? Maka tak boleh ikut dia. La yasihu iqtida'uhu. Tidak sah bahawa kita ikut dia. Pasal apa? I'tibaran bi'tiqadihi. Kerana mengambil kira, i'tibar makna mengambil kira. Mengambil kira dengan i'tiqadnya. I'tiqadnya sini i'tiqad siapa ni? Mengambil kira i'tiqad Asy-Syafi'i lah. Jadi ikut mazhab Syafi'i dalam sembahyang tadi, dia antara syarat sembahyang ialah mestilah makmum itu makmum itu pada zonnya bahawa imamnya itu sah sembahyang. Jadi imam pada pandangan makmum sah sembahyang imam baru dia boleh ikut. Jadi sekarang ni pada pandangan makmum macam mana? Makmum mazhab Syafi'i. Imam pula mazhab Hanafi. Tapi dia dah pegang dia punya apa? Dia punya kemaluan. Macam mana? Jadi pada mazhab Syafi'inya imam ni kalau dia sembahyang tak sah sembahyang dia ni. Gitu. Maka tak boleh ikut. Maka jawabnya tidak sah ikut dia. Tidak sah ikut. Sama juga langkis wuduk tadilah. Yalah, maknanya kalau kita tahu dia tidak berniat, kalau tahu dia tidak berniat, pasal mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi pun sunat berniat, gitu. Kalau kita tahu dia tidak berniat, maka tidak sah juga. Sini kalau kita tahu, dia kata kalau kita tahu tidak sah lah. Tapi para ulama kita rahimahumullah taala, ulama mazhab Syafi'i menyatakan tidak wajib kita bertanya imam, tak wajib. Dan pun tidak wajib kita siasat dia, tak wajib. Engkau niat tadi wuduk. Engkau ada pegang apa nama ni, kemaluan kau ke? Tak wajib tanya tu imam tu. Tetapi yang dikehendaki ialah husnuzanni. Kita husnuzan lah. Tak anggap orang mazhab Hanafi tadi, dia orang yang meraihkan khilaf. Maka dia pun berniat lah. Tak tanyalah dia. Tapi niat tu ada kat dalam hati tu kan. Tak. Jadi, tak apalah kita ikut dia. Gitu. Asalkan kita tak tahu bahawa dia memang tak berniat. Tak apalah kita ambil zon dia. Lagi tak nyata, maknanya dia tak kata saya tak berniat. Maknanya, kira dia buat sunat lah. Dan kita, di sisi kita, kira okey dah. Kalau dia buat. Selesai. Dia mendatangkan kefarduan. Jadi sah.
Juga di sini ya. Di sini macam mana? Dia melakukan sesuatu yang membatalkan wuduk pada pandangan mazhab Syafi'i. Dia itu tidak sah lah sembahyang dia. Jadi dalam kisah sembahyang ni, tu imam tu kita kata dia tak sah sembahyang, tak ikut. Kalau sama mazhab pun, kalau sama mazhab, kita rasa dia tak sah sembahyang ni, tak boleh ikut. Kita mesti zon bahawa imam itu sah sembahyang. Kalau sama mazhab contoh macam mana ya? Contohnya katakanlah ijtihad bahagian kiblat. Dua orang mazhab Syafi'i sama-sama Syafi'i. Dia kata kiblat belah sini ya. Dia kata belah sana. Yang ni kata tak, dia kata bukan situ. Pandangan saya ni belah sini. Macam mana? Boleh ke tak dua orang ni dia seorang jadi makmum, seorang jadi imam boleh? Jawabnya tak boleh lah. Kenapa? Kerana yang kata kiblat arah sini, dia yakin bahawa imam dia itu salah kiblat, tak sah sembahyang dia. Maka tak boleh ikut. Yang ni pula, dia pun yakin kawan ni salah. Jadi dia sembahyang tak ikut kiblat, tak sah sembahyang. Maka tak boleh ikut. Itu maksud. Makmum itu mesti zon dia bahawa imamnya sah sembahyangnya. Kalau dia rasa sembahyang zonnya imam tak sah sembahyang, tak boleh ikut. Walaupun sama mazhab. Ini kalau berlainan mazhab. Berlainan mazhab. Dia tahu bahawa imam dia tidak sah sembahyang. Dia yakin tu imam tak sah sembahyang. Zon dia tu imam tak sah sembahyang. Siapa dia baru bagi tahu tadi bahawa dia memegang zakatnya dan dia tak ambil sembahyang. Maka kalau gitu tak boleh ikut. Jadi kalau gitu apa beza? Ni nak cerita sini sambung ni, apa beza masalah air dengan masalah sembahyang. Yang pertama nak kata di sini ada beza dalam masalah air, dalam masalah bersuci dengan masalah sembahyang. Ada beza tadi. Yang pertama, beza hukum. Bezanya macam mana? Dalam orang panggil dalam air tadi, air yang digunakan oleh orang mazhab Hanafi tadi tetap mustakmal kerana mengambil kira iktikad orang mazhab Hanafi itu sendiri. Dalam sembahyang tidak sah sembahyang itu kerana mengambil kira iktikad makmum. Iktikad makmum itu iktikad orang mazhab Syafi'i. Dalam kes air, orang mazhab Syafi'i menggunakan iktikad imam, menggunakan iktikad orang bermazhab Hanafi untuk menyatakan wuduknya itu, air itu adalah air mustakmal. Tetapi di dalam soal sembahyang, maka orang mazhab Syafi'i menggunakan iktikadnya sendiri sebagai makmum. Iktikadnya sendiri tak sah sembahyang. Jadi iktikad dia tak sah sembahyang, maka tak sahlah mengikut imam mazhab Hanafi. Sebagaimana yang disebut tadi ya. Hanafi yang macam mana? Hanafi yang nyata dia membuat perkara yang membatalkan wuduk atau membatalkan sembahyang. Gitu. Itu beza dia. Sebab tu, kerana apa beza tu? Kerana apa beza tu? Li'anna ar-rabitata mu'tabaratun fil iqtida'i duna at-taharat. Kerana rabitah maknanya ikatan. Ikatan yang mengikat antara makmum dengan imam. Mu'tabarah fil iqtida'. Di dalam orang panggil mengikut dalam solat jemaah tadi, diambil kira ikatan antara imam. Apa dia ikatan tu? Ikatan tu niat jadi makmum, betul lah. Niat jadi makmum untuk ikut. Jadi ikatan tu diikat dengan diikat macam mana? Diikat dengan zon bahawa imam itu sah sembahyangnya. Gitu. Kalau sembahyang tu kita rasa tak sah, tak boleh nak ikat. Itu tak boleh nak di rabitah, tak boleh. Jadi dalam urusan rabitah sembahyang ni mesti kita zon imam itu sah sembahyangnya. Kata duna taharat. Berbeza dengan masalah bersuci. Masalah bersuci dia tak ada kaitan, orang panggil tak ada rabitah. Tak ada rabitah antara kita dengan orang mazhab Hanafi tadi. Kalau dalam sembahyang antara kita dengan orang mazhab Hanafi tadi ada rabitah tak? Adalah. Apa rabitah dia? Iaitu orang mazhab Hanafi jadi imam, kita jadi makmum. Kita mesti ada kaitan dengan dia. Niat jadi makmum itulah penghubung kita antara kita dengan orang mazhab Hanafi tadi.
Tapi dalam masalah bersuci ini dia tak ada kaitan dengan kita. Tak ada orang panggil niyatun mu'tabarah. Tidak, tak ada niat. Apa nama ni, kita nak ikut dia, tak ada. Gitu. Itu beza dia. Beza dia. Maka kita guna i'tiqad dia. Inilah penggan ni susah juga. Itulah, mudah-mudahan itulah apa nama ni, maksud orang panggil Syekh Al-Khatib. Baik. Jadi dah apabila alang-alang dah kita masuk tentang masalah sembahyang, kita buat sah tak kita sembahyang ikut mazhab yang lain. Okey, baik. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, dua-dua ini pandangannya ialah untuk mengesahkan sembahyang, orang mazhab Hanafi di belakang mazhab Syafi'i, ataupun orang mazhab Syafi'i orang mazhab Syafi'i ikut mazhab Hanafi, sama syarat dia benda. Syarat dia mengikut i'tiqad makmum. Kalau kita tu mazhab Syafi'i, kita nak ikut mazhab Hanafi, kita tengok kalau macam kes tadi macam kes tadi. Maka kalau dia menyentuh zakalnya, maka tak boleh ikut. Kerana walaupun dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi tu imam sahlah dia sembahyang. Tak gaduhlah bahagian tu. Dia sahlah sembahyang. Pasal dalam mazhab khilafiyah ni, khilaf yang muktabar dia panggil. Khilaf yang muktabar dalam bahagian tu. Cuma kita tak setujulah dengan dia. Dan pada kita maknanya batal lah sembahyang tu. Jadi tak boleh ikut orang yang batal sembahyang ni. Tidak sah lah sembahyang kerana batal wuduk. Baik. Itu juga orang mazhab Hanafi pun. Dia tak boleh ikut orang mazhab Syafi'i. Yang dia rasa batal sembahyang. Gitu. Contoh orang dalam mazhab, orang mazhab Hanafi ni, dia kalau keluar darah, keluar darah batal wuduk. Keluar darah. Kita, apa yang keluar daripada dua jalan. Maknanya katakanlah dia berbekam, darah tu mengalir lah. Maknanya katakanlah dia berbekam. Jadi kalau berbekam macam mana hukum? Berbekam maka batal wuduk. Kita pula, kita berbekam. Dia pun tengok kita berbekam. Kita ambil sembahyang. Kemudian kita pun berbekam. Kemudian kita jadi imam. Gitu. Jadi orang panggil darah berbekam tu, dimaafkan lah. Dimaaf. Nama kisahnya ialah kita berbekam, iaitu keluar darah. Keluar darah itu dalam mazhab Hanafi membatalkan wuduk. Dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan wuduk. Tidak. Jadi dalam kes ini, kalau orang mazhab Hanafi, dia tahu kita tu, ataupun dia tengok kita tu, kita tengok kita yang keluar darah ni, yang berbekam tadi, tengok kita berbekam tu, maka tidak sah lah dia ikut imam bermazhab Syafi'i. Berdasar kepada i'tiqad makmum. Tapi tentulah bila pandangan begini, dia menyebabkan kadang-kadang berlaku khilaf yang tajam di antara pengikut mazhab. Jadi sedangkan kalau begitu, itu dulu pun ada di Mekah, maknanya sembahyang ini ikut mazhab Hanafi. Ini imam mazhab Hanafi dahulu. Kemudian sembahyang pula mazhab Syafi'i. Ada bahagian-bahagian dia lah. Member-member. Kemudian orang mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali. Jadi sembahyang lain-lain ikut imam. Kerana syarat tak sama tu. Tapi ini dia merosakkan kesatuan umat Islam. Terlalu terlalu tajam ni dalam perselisihan mazhab. Sedangkan perselisihan dalam mazhab itu adalah perselisihan yang muktabar. Gitu. Timbul masalah macam tadi gitu. Jadi akhirnya sekarang ni dah pakai satu imam. Jadi semua mazhab pun setujulah. Adalah perbincangan yang lebih panjang mengenai tajuk ni. Jadi kalau tidak, jadi berlawan. Alhamdulillah kita di Malaysia ni kurang orang mazhab lain, kurang. Tapi kadang-kadang marilah juga orang-orang mazhab lain ni jadi imam. Itu. Yang macam mana? Gitu. Jadi ini dalam mazhab dalam mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki, dalam kisah iqtidak ni mengikut imam, dia mengikut pendapat
mengikut i'tiqad imam. Dia tak ikut i'tiqad makmum, ikut i'tiqad imam. Gitu. Jadi kalau imam tu dia rasa sah sembahyang dia, gitu. Maka sah kita ikut dia. Walaupun pada i'tiqad kita tak sah sembahyang dia, tapi pada dia tu dah selesai orang panggil mengikut satu mazhab, maknanya sah sembahyang dia itu di sisi mazhab Hanafi, maka sah kita ikut dia. Gitu. Walaupun dia dah pegang zakat. Kenapa? Kerana tidak membatalkan pada mazhab dia. Tidak membatalkan mazhab dia adalah dalil dia, hadis semua sekali. Gitu. Jadi pandangan ini lebih mudah untuk diikuti lah. Okey. Contoh katakanlah mazhab apa? Mazhab Maliki. Dia baca Fatihah ni tak baca jahar pun tak baca. Baca slow pun tak baca. Kalau dia tidak meraihkan khilaf, maknanya tak baca lah. Itu. Itu mazhab Malik. Bismillahirrahmanirrahim, bukan ayat surah Fatihah. Tapi Imam Syafi'i lama duduk di Madinah, berguru dengan Imam Malik, berguru dengan orang bermazhab mazhab Maliki. Lamalah baca, duduk di belakang orang yang imam yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, lebih kurang. Kalau orang yang tidak meraihkan khilaf, gitu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka itu daripada macam-macam pandangan. Pandangan yang furuk ni pandangan macam-macam. Tapi tidaklah sampai imam tu kena ikut juga ijtihad dia. Maka mengikut ijtihad imam lah. Itu pendapat yang lebih ringan lah untuk pendapat yang lebih ringan lah untuk kita dalam beramal. Ini juga disebut oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala. Dalam membahaskan ayat ini, dia kata saya menterjihkan pendapat mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali dalam perkara ini, iaitu Rabitah itu mengikut i'tiqad imam. Tapi macam mana pun, i'tiqad mazhab Syafi'i gitulah. Syafi'i gitu. Ini kadang-kadang ada masalah seperti contohnya Dr. Yusuf Al-Qardawi katakanlah datang ke sini. Jadi dia bermazhab umumnya dia bermazhab Hanafi lah kita kata. Dia bermazhab Hanafi. Kemudian dia jadi imam. Adalah beberapa pandangan dia itu tak sama dengan mazhab Syafi'i. Kemudian kita nak ikut tak dia? Jadi kalau gitu, kalau asalnya kalau mazhab Syafi'i ialah kena husnuzan. Asal dia kena husnuzan bahawa orang itu meraihkan khilaf, maka boleh ikut. Yang bagi Syekh Ar-Raisuni, dia mazhab Maliki. Bukan dia dah jadi ketua ulama Islam sedunia, kemudian dia datang sini dia jadi makmum. Kita pun nak jadi imam, gitu. Kita nak suruh dia jadi imam, tak nak ikut ke? Jadi kalau iktibar di atas kita pun kata, kata Syekh Ar-Raisuni tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, tak tahulah dia datang dulu, tapi dia orang meraihkan khilaf, meraihkan khilaf. Baik, katakanlah dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim, nak ikut tak dia? Kalau ikut kaedah ni, maka tak boleh ikut lah. Tapi menasabah ke kita tak ikut seorang ulama yang sehebat itu, sedangkan sah dalam dari segi hukumnya, mana-mana sembahyang itu sah, sembahyang itu mengikut mana-mana mazhab saja yang sah. Itu yang dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa pendapat engkau pada orang yang keluar darahnya, dia jadi imam? Dia keluar. Dalam mazhab Hanbali pun sama macam mazhab Hanafi dalam bahagian ini, iaitu kalau keluar darah, maka batal wuduk. Dia kata apa pandangan kau tentang imam yang dia itu keluar darah, dia jadi imam. Tapi dia dah keluar darah, dia berbekam contohnya. Dia dah berbekam dan dia tak wuduk balik. Dia kau nak ikut. Dia kata kalau orang itu seperti Sa'id ibn Al-Musayyab. Ni ada dua lah baca, Musayyab atau Musayyib. Masyhurnya Sa'id ibn Al-Musayyab. Orang yang dikhilafkan, antara tiga orang dikhilafkan sebaik-baik tabi'in. Sebaik-baik tabi'in. Antaranya ialah, inilah dia. Sa'id ibn Al-Musayyab. Tapi yang kuatnya ialah siapa nama tu? Yang Yaman tu lah. Kerana ada hadisnya, Uwais Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni. Kemudian ada satu lagi ni, 3 orang yang apa nama ni, yang dikhilafkan tabi'in yang paling baik. Dia kata Sa'id Ibn Musayyab juga berpandangan tidak batal wuduk apabila keluar darah. Kalau Sa'id Ibn Musayyab dia jadi imam, kata Imam Ahmad, macam mana aku tak mau ikut dia? Oleh kerana itulah dalam mazhab Hambali, dia mengambil kira tentang i'tiqad imam. Dalam mazhab kita mengambil kira i'tiqad makmum gitu. Jadi kalau ulama-ulama besar datang begitu, maka dalam keadaan ini meraihkan khilaf yang begitulah, meraihkan khilaf yang begitu. Jadi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, aku mentarjihkan pendapat yang menyatukan kesatuan orang-orang Islam. Pendapat itu adalah lebih sesuai kerana meraihkan perbezaan mazhab itu. Tapi tak apalah, benda ni ada, nak buat macam mana? Dia akan ada lah orang pandangan begini. Alhamdulillah tempat kita tak adalah bergaduh banyak sangat. Tak adalah bergaduh banyak sangat kerana sebab ni, kerana apa nama ni, semuanya kebanyakannya mazhab Syafi'i. Dan orang lain pun kalau dia bermazhab lain, dia meraihkanlah mazhab kita. Di samping itu, mazhab kita sendiri, ulama-ulama kita menyatakan kita mesti husnuzon kepada orang mazhab lain itu, bahawa mereka itu meraihkan mazhab kita. Maka tidak adalah masalah dari segi untuk kita mengikut mereka itu. Gitu. Ke situ. Jadi sampai situ dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Allahumma jadi kita nama ni sampai situ. Kita baca doa lah sikit. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi, dan hiasikanlah kami dengan kesabaran, kesabaran di dalam menanggung kesusahan. Bil hilm wa akrimna bit taqwa, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan. Wa jammilna bil afiyah, dan cantikkanlah kami dengan kesihatan dan keafiatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.